Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk subjek tauhid, buka buku teks. Yang ada buku teks, buka buku teks. Ni buku teks. Ni buku teks tauhid darjah 4. Okey, sedikit ulang kaji pelajaran yang lepas, iaitu hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Hukum beriman kepada hari kiamat adalah wajib ke atas setiap Muslim. Hari kiamat itu apa? Hari kemusnahan alam dan pengakhiran manusia di dunia, hidup manusia di dunia. Itulah makna hari kiamat. Antara nama hari kiamat yang lain ialah Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan, Yaumus Sa'ah, Yaumul Qari'ah. Itu adalah contoh hari, nama-nama hari kiamat. Okey, seterusnya ini adalah beriman kepada, tajuk kedua, beriman kepada qada dan qadar. Buka muka surat 10. Okey, apa itu qada? Qada ialah pelaksanaan, pertimbangan, peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali terhadap makhluk. Okey? Qada ni pelaksanaan. Qada. Contoh orang kata qada solat, melaksanakan solat, qada. Qada ni melaksanakan, pelaksanaan. Okey? Itu dia. Contohnya kejadian siang dan malam. Qadar pula ketetapan terhadap suatu perancangan, peraturan atau hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali terhadap makhluk. Contohnya kejadian suatu peristiwa seperti kemalangan, berjaya dalam periksaan dan kematian dan lain-lain. Okey, apa beza qada dan qadar? Qada ni pelaksanaan, qadar ni ketetapan atau peraturan tu. Contoh qadar, contoh qadar Allah, contoh Allah tulis. Ustazah Siti Mariam akan bernikah pada tahun 2023 ke, ataupun tak bernikah langsung di dunia. Contoh itu qadar Allah. Allah dah tulis, saya ni tak ada jodoh. Tak ada jodoh di dunia saya ni. Contohnya saya kata jangan ada yang sebar-sebar pula. Ini contoh je Ustazah kata. Contohnya Ustazah Siti Mariam tak ada jodoh, dah ditulis. Itulah qadar. Yang dah ditulis tu qadar, peraturan, perancangan Allah. Itulah qadar. Okey, lepas tu tahun 2023, 2024 seterusnya, saya memang tak ada jodoh kat dunia. Sampailah saya meninggal, saya tak ada jodoh kat dunia. Jadi itulah qada, pelaksanaan, dah dilaksanakan benda tu. Okey, itulah beza qada dan qadar. Qadar ni peraturannya yang dah ditulis. Contoh lain saya bagi Contoh lain, qadarnya pelajar tahun 4 semua lulus periksa, semua dapat A. Itulah qadar yang dah ditulis. Allah tulis, okey, pelajar tahun 4 semua tahun ni semua lulus. Semua lulus, subjek semua lulus, semua cemerlang. Okey, tapi belum jadi lagi qadar tu, belum jadi, dah ditulis. Lepas tu jadi betul-betul. Jadi betul-betul. Memang semua pelajar tahun 4 semua lulus. Itulah qada. Itu qada, dah dilaksanakan, dah jadi benda tu. Okey? Itu beza qada dan qadar. Harap fahamlah Okey, dalil qada, surah Al-Luqman. Ini dia, boleh baca sendiri Maksud dia, tidakkah engkau lihat bahawa Allah menukarkan malam kepada siang dan menukarkan siang kepada malam dan menggerakkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditetapkan. Ini dalil qada. Dah jadi, dah berlaku benda ni Sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Okey, seterusnya dalil qadar. Begitulah takdir Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha mengetahui. Jom kita baca qadar Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan suatu perancangan atau kejadian. Allah dah tulis dah cantik-cantik perancangannya. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa untuk melaksanakan segala ketetapan tersebut. Melaksanakan ni apa? Qada lah, qada ketetapan tu. Allah je, Allah boleh jadikan atau tidak jadikan. Itu semua kuasa Allah. Sebagai makhluk, kita hendaklah berusaha dan berdoa mohon kepada Allah, dan selebihnya hendaklah bertawakal dan berserah kepada Allah yang menentukan segala-galanya. Contoh, Allah tulis
Allah tulis Allah tulis contoh Ahmad Ahmad ni akan accident, akan kemalangan pada hari sekian-sekian, ataupun Ahmad ni akan gagal pada hari kesian-kesian, gagal ujian. Jadi benda ni belum jadi, qadar ni belum jadi. Jadi Ahmad ni, tapi mungkin disebabkan Ahmad ni banyak berdoa, banyak memohon pertolongan daripada Allah, banyak bertawakal dan berserah pada Allah, jadi takdir ni boleh berubah. Elok-elok Allah dah rancang, dah tulis Ahmad ni gagal. Jadi sebab Ahmad ni berdoa, macam-macam Ahmad buat, Allah bagi dia lulus. Itu antara contoh. Tapi dengan izin Allah, dengan izin Allah. Kalau Ahmad dah usaha macam mana pun, kalau Allah tak izinkan pun tak jadi. Tapi insya-Allah, sebab Allah ni maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Dia dengar doa-doa hamba-Nya, segala ketentuan dia. Kalau Allah tak bagi juga, macam kita dah usaha macam-macam tapi Allah tak bagi juga, sebenarnya itulah yang terbaik. Itulah perancangan Allah yang terbaik untuk kita. Okey? Kita tak boleh nak salahkan takdir. Ya Allah, kenapa gini? Aku dah doa, aku dah usaha macam-macam, kenapa aku gagal juga? Tak boleh macam tu. Sebab kadang Allah tak bagi yang tu, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Okey? Sebab Allah nak bagi yang lebih baik. Sebab tu Allah bagi awak, sebab tu Allah bagi kita kecewa sekarang. Macam tu contohnya. Okey, jenis-jenis qada ada dua, iaitu mu'allakun dan mubramun. Mu'allakun, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu dan boleh berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Ni qada yang boleh berubah. Berjaya jika berusaha mengubah nasib dan sebagainya. Contoh, miskin boleh ubah jadi kaya dengan usaha, dengan izin Allah. Mubramun, yang tak boleh berubah iaitu contoh mati. Tak boleh berubah, mati. Okey, qada ini qada mu'allakun dan mubramun. Mu'allakun yang boleh berubah dengan usaha dan doa dan izin Allah. Yang mubramun tak boleh berubah. Perkara berkaitan dengan qada dan qadar iaitu usaha, doa, tawakal, baik buruk, redha. Bila kita dah usaha, doa, tawakal, sama ada kita dapat yang baik atau buruk, kita kena redha atau bersyukur. Okey? Kalau dapat yang buruk walaupun kita dah doa, usaha, tawakal, kita kena redha. Sebab sebenarnya itulah yang terbaik sebenarnya untuk kita. Kita tak tahu apa rahsia Allah di sebalik kejadian dan ketetapan dia untuk hidup kita. Contohnya, awak gagal contohnya. Mungkin Allah nak bagi awak rezeki lain. Kalau awak gagal, awak gagal, mungkin awak tak sambung belajar, mungkin, tapi awak dapat hidup dengan mak ayah awak dengan lama. Awak dapat bersama dengan mak ayah awak dalam waktu yang lama. Itu maksudnya. Macam itulah, ada hikmah dia. Hikmah setiap kejadian Allah tu. Contoh, seseorang tu tak berkahwin, mungkin sebab Allah nak bagi dia yang lain. Dia tak berkahwin, dia dapat fokus ibadat dia, dia dapat fokuskan keluarga dia. Itulah antara hikmahnya, setiap apa yang Allah tentukan. Okey, usaha tadi, manusia wajib berusaha dan berikhtiar untuk mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan balasan yang setimpal usaha pada orang yang rajin berusaha. Okey, manusia tidak boleh berputus asa dalam kehidup. Itu dia. Dalil, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini dalil lah, dalil usaha. Doa adalah senjata orang muslim, mukmin. Sebagai hamba kita hendaklah berdoa kepada Allah. Allah menuntut hamba-Nya untuk memperbanyakkan doa. Orang selalu sangat Allah, menerima doa orang yang minta padanya dengan hati yang ikhlas. InsyaAllah Allah akan makbulkan setiap doa awak, doa kita semua. Ini dalil doa. Tawakal, berserah diri pada Allah. Lepas doa, usaha, tawakal. Ini dalil tawakal. Okey, masa baik, buruk.